إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat berapa? Surah Hah? Ayat berapa? Hah? Berapa? Ayat berapa? Ayat 23. Ayat 23 Hah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نزل أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitulah kitab Al-Quranul Karim. Isinya serupa lagi berulang-ulang, gemetar kerana kulitnya orang-orang yang takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka pada masa mengingati Allah taala. Itulah petunjuk Allah taala. Dengannya lah Allah taala memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki dan ia sukai. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah taala, maka tidak ada siapa pun yang memberinya petunjuk ataupun hidayah. Pada ayat yang berbunyi Allahu nazzala ahsanal hadis, Allah Ta'ala menurunkan sebaik-baik hadis, mana sebaik-baik perkataan. Dalam hadis Nabi kata fa inna aslakal kitab fa in aslakal hadis kitabullah. Sebaik-baik maknanya percakapan, ucapan, perkataan ialah kitab Allah Ta'ala. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan terbaik Quran. Itu adab bagi kita, tiap-tiap hari jangan baca bacaan lain melainkan Quran dulu. Lepas tu hadis Nabi, kemudian baca yang lain. Ini surat khabar dibaca dulu, Quran tak baca. Puaka ni. Ya, surat khabar dia ada pula dengar tak dapat surat khabar ni, wah macam tak sempurna hidup gitu. Kalam manusia tu. Ya. Bila kalam lain pada Allah dan Rasul, dia ihtimal dua tu keadaan. Al-kalam mahtamal as-sidq awil kadzib. Perkataan ni boleh ihtimal betul atau tidak, kecuali Quran dan hadis Nabi SAW. Itu maknanya. Dia terpelihara. Adapun kalam manusia ni kadang betul, kadang bohong. Ya. Zaman sekarang ni dah banyak bohong dan kan, dia pun nak jadi PM. Wah, macam-macam, bersiap sedia. Bukan 100%, dah 200% dia punya mengoyan. Tambahlah bohong dia, kan membesar lagi penipu. Allahu nazzala ahsanal hadis, Allah yang menurunkan seelok-elok perkataan, seelok-elok bacaan, ucapan, iaitu Al-Quran. Huraian dia di sini Allah Taala menggambarkan kedudukan Al-Quran. Kedudukan martabat Al-Quranul Karim yang menyebabkan hati orang yang mendengar bacaan menjadi lapang dan lembut.
dan bacaan yang tak pernah dijemui. Ya, Quran ni baca lagi sedap, lagi dia baca lagi hebat, lagi baca lagi lazat. Sebab kalamullah. Tak ada orang jemu baca Quran melainkan orang gila ini. Cuma dia malas lain lah. Ya, dia malas sebab hati dia berkarat, dosa dia banyak, dia jauh dengan Tuhan, sebab dia malas baca Quran. Ya. Di sini Allah Ta'ala menggambarkan kedudukan Al-Quran yang menyebabkan hati orang yang mendengar bacaannya menjadi lapang dan lembut. Kerana dia adalah merupakan sebaik-baik perkataan. Hal ini ditinjau dari dua jurusan, dua pandangan. Pertama, dari jurusan lafaz dia. Ya, dan kedua, dari jurusan makna dia. Quran ni mana lafaz dia pun, kalau mengaji Arabiah, ilmu Arab, dia tahulah. Segi balaghah dia cukup tinggi. Kalau kita kata alif lam mim tu satu ijaz Quran. Zalik, zal, lam, kaf. Za tu ism isyarat, kemudian lam tu lil mu'di. Ya, lam tu isyarat kepada makna yang terlampau dalam situ je kan tengok. Sebab tu Abdullah bin Salam seorang pakar bahasa. Bila dia masuk, dia tengok Quran habis. Dia tengok Quran, dia pakar bahasa kan, ahli kitab. Terus dia beriman kepada Allah. Tak ada susah-susah, dia beriman terus. Sebab apa? Dia pakar, dia tengok dia, ini bukan kalam manusia. Ya. Bagi orang yang memahami, yang tak faham baca pun serupa. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Sama dia, kau beri peringatan ke tak peringatan, sama mereka tetap tak beriman. Itu yang si buta panggil. Ada pun yang pakar tengok Quran, Masya Allah. Sebab tu segala kitab yang diturunkan daripada langit, dia menggunakan bahasa dan bahasa tahliliyah. Ya. Adapun bahasa lain tu dipanggil bahasa tarkibiyah. Bahasa Melayu ni tarkib. Bahasa Arab, Ibrani, Suryani, Ethiopia, itu semua bahasa-bahasa kitab diturun daripada langit. Semua dia pakai bahasa tahlil. Dia pusingkan. Ya. Qala, yakulu, qaulan, kul, dia pusing kalimah tu. Sebab tu dia punya lafaz pendek tapi makna di dalam. Adapun bahasa kita ni, dia tarkib, dia susun. Sebab tu kalau kita terjemah kitab Arab satu, terjemah bahasa Melayu kita, dia pergi apa? Kadang dua kulit, tiga kulit. Kita Arab kulit, terjemah Melayu jadi 3 kulit pada. Ya. Kalimah Arab kita ambil kalimah apa? Fi'il. Kan? Qala ataupun daraba. Kalau terjemah bahasa Melayu, qala mana apa? Telah berkatalah orang lelaki. Wah, tu bagus sebenarnya. Darabah maknanya darabat telah memukul la ia seorang lelaki. Kalau perempuan darabat dibubuh tanis. Itu beza kalam Arab sebenarnya. Ada beza. Jadi satu kalimat dua apa nama? Tu mana 3 huruf aja. Qaf, alif, lam atau dad, ra, ba. Bila terjemah bahasa Melayu, panjang gitu. Bila panjang. Sebab tu kalau Quran ataupun kitab Allah Ta'ala turun langit, bahasa kita ni agak lepas bumbungnya. Disusun lepas bumbung. Tapi Quran tidak. Kalam-kalam daripada Ta'ala sama ada bahasa yang bentuk tahliliyah. Kita tengok dia pendek, ringkas, dia padat. Sebab tu dipanggil Jawami'ul Kalim. Kalam yang pendek, padat. Makna dia luas. Itu yang pertama, dari sudut lafaz dia. Ya. Dan kedua, dari segi makna dia. Yang begitu hebat. Dan mengenai lafaz merupakan ucapan yang sangat fasih. Ringkas, lagi padat isinya. Serta balik, mana ada mubalaghah. Ya. Kita ngaji dengan ilmu mubalaghah, kita tahulah. Kalam-kalam, hebat Quran. Ini kerana ia kepetahanan bahasanya, kepetahan bahasanya, dan bukanlah ia daripada jenis syair ataupun pidato ataupun surat karangan, bukan. Sebab tu mereka dicabar, Quran cabar, Allah Ta'ala cabar. Satu dia tak jawab. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu suratin min mislihi wadu'u syuhadakum. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau sekiranya kamu syak, tak yakin dengan Quran diturunkan atas Nabi besar kita Muhammad SAW, fa'tu bi surah. Sila datangkan satu surah. Berapa banyak? Satu surah. Kemudian panggillah sekutu-sekutu kamu, pakar-pakar bahasa kamu panggil. Buat tuan ada.
Kemudian fa in lam taf'alu, kalau kamu tak boleh buat, kemudian walan taf'alu. Sini kalau kita tengok dalam kaedah bahasa dia, bila taf'alu fi'il mudhari', dia nafikan kalimah lan, dia memberi faedah apa? Istimrari wad dawam. Dia akan memberi faedah istimrar wad dawam. Makna benda tu selama kekal, dia tak akan boleh buat. Kita faham daripada lafaz lan taf'alu. Fa in lam taf'alu, kalau mu tak boleh buat, walan, dia guna lafaz lan. Ya, dia guna lafaz lan maknanya walan taf'alu, masa memangnya mereka tak boleh buat selama-lamanya. Itu maksud dia. Maka fattakunar, takutlah kamu akan neraka yang Tuhan sediakan. Ya, wa quruhan nas wal hijarah, unggun dia bahan bakaran bawah yang pada tempat panas ialah manusia, dan hijarah batu-batu yang diukir, dipahat, ya, untuk dijadikan sembahan. Semua batu-batu, kayu-bayu, batu-batu yang diukir jadi berhala itu kan oleh binatang kapi, itu semua tu akan jadi unggun neraka. Ya, Quran sebut tu unggun neraka. Dan neraka tempat bawah tu paling panas sekali. Siapa jadi unggun dia? Manusia, golongan kufar yang kufur dengan Allah Ta'ala. Yang atas dunia ni Tuhan sifatkan dia sebagai apa? Binatang yang paling jahat, merangkak atas muka bumi. Inna syarrad dawab, sungguhnya syarrad dawab, binatang yang paling jahat yang merangkak atas muka bumi siapa? Alladzina kafaru, orang yang kufur. Itu Quran dan Nas kan. Binatang kapi ini Quran kata binatang. Orang kapi ini Quran kata binatang. Syarrad dawab, binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Sebab itu dia penjahat. Ya, dia lanyak negara Islam kalau bentuk global, semua dia lanyak. Tala Iraq, tala apa, betul dah sedut ramai-ramai. Termasuk Singapura punya kapal apa? Kapal laut pergi sedut minyak kat Iraq. Buat sekutu di semua pihak. Yahudi wan Nasara. Jahat. Yang dikerjakan hasil masuk negara Islam, kemudian dilabelkan orang Islam penganan. Padahal dia bapa penganan kan. Itu makna Quran dia dedahkan. Sebab tu orang Quran dia takkan tertipu. Ya. Siapa yang berpegang Quran dia takkan tertipu dan tak boleh ditipu. Kalau dia tak pegang Quran tu, musuh akan tipu dia macam-macam. Habis itu makna kehaibatan Al-Quranul Karim. Ya. Mukjizat yang terbesar. Jadi mulialah orang yang dahulu dengan sebab berpegang kepadanya, dan orang kemudian kalau nak kemuliaan sila pegang. Tolak Al-Quran, tak nak pakai Quran, belakangkan Quran, dia akan dapat kehinaan, ya, yang sangat dahsyat daripada Ta'ala. Dunia dia hina dan disesat, akhirat dilempar, dibuangkan dalam neraka. Sebaliknya dia merupakan jenis perkataan lain daripada yang lain di dalam jalan bahasa, di uslub bahasa dia pun lain. Dan mengenai maknanya, pula Al-Quran merupakan sebaik-baik perkataan kerana ia adalah sebuah kitab yang bersih lagi suci daripada mengandungi makna dan yang bertentangan ataupun pertelingkahan. Tak ada ayat tu maknanya dia mu'arabah berdepan ataupun berlagu naik, tak ada. Dia selari cantik. Di samping itu ia mengandungi perkhabaran zaman yang silam. Semua dalam Quran. Kisah, cerita, pengiktibaran, hukum hakam, segala-galanya lengkap. Sebab tu ulama kata kalau kamu cantumkan huruf awal Quran ba dengan hujung dia sin, minal jinnati wan nas, dia akan bunyi bas. Basin mana bas, apa mana bas, kafah. Cukup. Mana dalam Quran tu semua dia lengkap, selengkap-lengkap. Di samping itu ia mengandungi perkhabaran zaman yang silam. Dalam keadaan Rasulullah SAW tidak membaca, tidak menulis, tiba-tiba dia menceritakan keadaan-keadaan umat, ya, di zaman dahulu di kalangan para nabi dan rasul. Situ pun sudah cukup dah. Dan cerita-cerita manusia yang dahulu kala, para nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, dan berita gaib yang sangat banyak, serta mengandungi janji yang baik, ancaman yang buruk, begitu pula tentang, ya, syurga dan neraka. Semua siap. Qala Allah Ta'ala kitaban mutasyabihan mathani. Iaitulah kitab Al-Quran, isinya serupa lagi berulang. Yang ni apa makna dia? Sebahagian ayat-ayat ada yang serupa dan mirip di antara satu sama lain. Di dalam kebagusan susunan dia, pengajaran dan hikmahnya, serta saling benar membenarkan pula. Di samping itu ada ayat-ayat yang disebut dengan berulang kali. Terutama dalam suratul Rahman kan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Itu tuan ulang. Jadi di Mesir satu orang ulama kan, dia komen kan. Dia komen sikit je.
Dia kata, kenapa taklah ulang-ulang, kau sekali cukup lah. Dia cakap macam tu je. Jumaat itu, satu Mesir, ulama bangun dalam khutbah mengisytiharkan dia telah murtad. Ya, satu Mesir, naik semua ulama pergi khutbah atas mimbar masjid mensyarahkan Syekh ni dah kafir, dah murtad. Ya, sebab dia mengkritik ulangan Quran tu je. Ya, dia kritik ulang. Ini tolak terus, tak nak pakai hukum tuan. Tu lagi bapa kafir dia kan. Ya, epik kafir. Ini maknanya dia syak dia ulang. Kenapa? Dia keluarkan lapan kenapa tuan ulang? Sekali tak cukup ke? Tu je dia kata. Ya, bermakna dia iktirad. Dia membangkang Allah SWT. Habis. Suatu masa dia orang istiar. Dia dah ulama dia dah murtad keluar daripada agama. Berat tak berat. Sebab dia ada hikmat tikrar Al-Quran. Ada kitab tafsir hikmat tikrar. Allah Ta'ala ulang apa sebab? Pada benda tu besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan mana lagi nikmat-nikmat Tuhan yang kau nak dustakan? Ya, mana dengan memandang nikmat Tuhan cukup manusia tu kena beriman kepada Allah. Dengan memandang nikmat Tuhan cukup dia kena syukur dan tunduk sebagai hamba kepada Ta'ala. Mana lagi nikmat? Kau pusing kanan, depan, belakang semua nikmat Tuhan. Pada diri kamu tu semua nikmat Allah Ta'ala. Kamu buta ke maknanya? Sebab diulang balik ayat tu. Ya. Oleh kerana kebutaan manusia tidak mengerti mengiktiraf nikmat Tuhan sampai menjadi gulungan muwahhidin yang mengesa dan mentauhidkan Tuhan, Tuhan ulang balik tu. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat-nikmat aku yang kau nak dustakan? Ya, itu maksudnya. Jadi Allah Taala ulang, itu ada hikmat yang besar mana. Ya, ditikrar. Dalam kaedah kita pun begitu kaedah dia. Iza takarrara tahaqqaq. Iza takarrara, apabila benda tu diulang, ditahaqqaq lagi mantap. Sebab kaedah kalau menghafal, dia ada ulang-ulang. Mula baca 15 kali, lepas tu ulang lagi, ulang. Susunan itu ada. Supaya apa? Diulang-ulang, dia lebih awqa' bin nafs. Lebih jatuh dan melekat dalam jiwa dan hati manusia. Qala Allah Ta'ala taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ini maknanya sentuhan Quran kuat. Gementar kerananya kulit orang-orang yang takut adab kepada Tuhan mereka. Tapi siapa dia tu? Alladzina yakhshawun. Orang yang geti takut ke Tuhan, dia baca Quran dia gementar. Iza zikirallahu wajilan qulubuhum. Sebut nama Ta'ala, gementar hati dia. Sebab apa? Hatinya hidup. Jiwanya maknanya tidak mati. Ketika itu sentuhan Quran tu ada. Betul, orang yang beriman yang sebenarnya dia mengambil pendekatan diri dan mengambil kekuatan iman di antara dia ialah dengan qiraatul Quran. Ya. Iza zikirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadadhum iman wa ala rabbihim tawakkalun. Disebut nama Ta'ala gementar berkocak hati ni gerun. Bila baca ayat Ta'ala zadadhum imana, bertambah-tambah iman dia. Jadi Quran ni di antara sifat dia telah memberikan ziyadatul iman. Ia tambahan iman yang sangat perlu. Sebab tu Nabi menyatakan man istawa yamahu fahuwa maghbunun. Barang siapa yang samanya semalam dengan hari ini tak ada perubahan, iman dia tak ada meningkat walaupun sedikit, ilmu dia tak ada bertambah walaupun sedikit, maka orang tu maghbun, telah ditipu oleh nafsu dan syaitan. Sebab tu kita kena pastikan dia biar meningkat. Walaupun sikit biar ada ziyadah, pertambahan. Sebab sesuai kita makin hari makin dekat nak disumbat dalam liang lahat. Ya. Makin dekat. Dia sedar ke tak sedar, itulah hakikat dia. Ya. Kita ni berjalan akhirat macam lomba lari tuan-tuan. 3 pusingan. Ya. Pusingan akhir tu kena speed sebab dia penentu. Ya. Jangan round pertama dia laju, lepas tu dia sedap, jatuh pensan, kalah tu. Sebab ada pesen awal laju, lepas tu sekat dia jatuh, habis. Ya. Awal hebat pampung-pampung, lepas tu pusing pula, tukar giar, lawan pula. Dulu cakap Islam macam nak putus tali mic kan. Tergangkat dia berceramah. Ini dah pusing pula dah. Jadi barwa. Kan? Lepas tu melalak lah. Belum menang melalak, dah menang melalak, dah kalah pun melalak kan. Ni orang gila tu. Ni bukan melalak lagi, ngoyan. Jadi sifat orang membaca Quran yang betul jujur hati dengan Ta'ala, dia akan apa? Gementar. Kocakan gementar, mengemang bulu rumah kalau Melayu panggil kan. Kehebatan dia. Itu tanda iman dia cantik. Maknanya dia ada rasa. Orang kalau sihat dia rasa kan. Makan masin ke semasin.
Ya, lemak rasa lemak, pedas rasa pedas. Ni muakan apa tawar tuan. Bubur garam segenggam tawar. Tu salah kau nak masak lah tu. Itu dia sakit. Dia demam ke apa, wallah alam tu. Kena cek balik. Begitulah Quran sifat dia, bila baca dia ada sentuhan. Ya, sebab tu dalam hadis Nabi kata bila kamu baca Quran, hendaklah kamu menangis. Tangisan. Kalau tak boleh menangis, buat menangis. Ya, Nabi suruh buat. Tabak maknanya buat menangis sampai jadi menangis. Itu maksudnya. Itu hebatnya Al-Quran. Jika kita baca dalam keadaan menghayati, ya, jiwa dia baca tu betul-betul dia menghayati Quran, insya-Allah dia akan jadi iman dia meningkat, dan bila peningkatan iman tu berlaku, menjadi mudahlah ia tunduk dan patuh pada semua arahan Allah Taala. Sebab kejayaan manusia duduk situ. Jauh mana dapat laksana perintah Tuhan dan dapat membelakangkan segala nawahi, segala larangan Allah Taala. Berjaya dia melaksanakan perintah dan berjaya dia meninggalkan larangan, itu orang yang berjaya dalam hidupnya. Maka untuk arah tu dia mesti ada kekuatan. Ini di antara kekuatan suntikan Al-Quran sendiri. Selain daripada yang lain, mengamalkan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian menjadi tenang kulit, talin jadi lembut. Maksudnya isyarat kepada apa tu? Hati lembut. Dan hati mereka pula pada masa mana mengingati Allah Ta'ala. Jadi benda yang boleh menyebabkan hati manusia cantik, hati dia bersih, tenang, ialah zikrullah. Ya, sebab zikir ni satu benda yang cukup besar, kelebihan di dalam Quran cukup banyak disebut. Ayat lain pun disebut zikran kasirah. Zikiran, ingatan Tuhan sangat banyak disebut. So, perlu supaya hati kita dicuci. Tapi kemudian apabila dibaca ayat-ayat yang mengandungi janji yang menggembirakan dan rahmat yang menyenangkan lantaran mengingat, ya, ini akan kembali kulit mereka menjadi tenang, tidak lagi maknanya gemetar. Maknanya apa tu? Jiwa dia tadi merupakan jiwa yang bersih, jiwa yang sihat. Dia dapat merasakan tawaran Allah Ta'ala menjadi hebat pada dia. Amaran Allah menjadi benda yang cukup dia takut. Itu sifat orang beriman. Kalau Tuhan tawar pun tak ada rasa apa, Tuhan ugup pun tak ada rasa apa, tu dipanggil matilah. Hati mereka sudah mati. Na'udzubillah. Begitu pula lah hati mereka. Bersifat orang beriman dalam ayat lain kata la yakhafuna law matalaim. La yakhafu, mereka tak takut law matalaim, celaan orang yang mencela. Sifat orang beriman ditakut apa? Celaan Allah saja. Amaran Allah aja. Amaran orang lain tak ditakut, dia tak takut. Itu sifat orang beriman. Dan dia seronok dengan apa? Dengan janjian Allah Ta'ala. Seronok. Adapun janji manusia dia tak masuk dalam hati. Ya. Orang munafik tak terbalik. Janji manusia masuk hati. Janji Tuhan tak masuk. Dia terbalik. Begitu pula lah hati mereka akan menjadi lunak, lembut dan tentram. Ya. Seterusnya perasaan pula menjadi lapang, tenang je. Bermakna hati mereka gemetar, suasana semasa takut, dan tenang kembali semasa diberikan harapan. Mana bila diberikan inzar, amaran, hati dia tergerun, dan bila diberikan tawaran, hati dia menjadi tenang dan lapang, dan sangat mengharap akan kurnia daripada Allah Ta'ala. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itulah petunjuk Allah. Ya, hidayat daripada Ta'ala yang masuk dalam batin hati manusia, atau kalau istilah sufi dia panggil warid. Dia campakkan, Tuhan campak dalam hati ini. Ya, itu dia. Dengannya Ta'ala memberi petunjuk kepada siapa yang disukainya. Itu dipanggil hidayah. Apa dipanggil? Hidayatul muwassilah. Dia ada dua tu. Satu dipanggil hidayatul tariq. Hidayah tu ada dua. Satu hidayatul tariq. Mana hidayat memberi petunjuk je. Ya, yang ni jalan baik, yang ni jalan sebaliknya. Yang ni jalan bahagia, ini jalan sebaliknya. Ini jalan selamat, ini jalan sebaliknya. Yang ni Allah wakilkan para rasul-rasul, nabi-nabi, ya, dan juga para penyambung lisan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu maknanya tunjuk jalan je. Adapun nak masuk ke dalam hati seorang, makna hidayat, itu tak ada. Itu dipanggil hidayatul muwassilah. Hidayah yang boleh menyampaikan dalam batin hati seorang, itu khas milik Allah Ta'ala saja. Walaupun Rasul sehebat-hebat Rasul, itu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kuasa ini. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man. Engkau tidak boleh memberi hidayat orang yang engkau kasih, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
supaya Allah beri hidayat akan orang yang ia kehendaki. Musa yang dipelihara oleh Jibril, ya, mati kufur. Musa dipelihara oleh Fir'aun, beriman jadi rasul. Itu maknanya kuasa besar Tuhan. Tuhan tunjuk dia boleh buat apa dia nak buat. Ya, Fir'aun pelihara tuan. Orang Melayu panggil peraun mungkin. Sejahat-jahat orang. Orang Melayu jadi istilah, kau ni jahat macam Fir'aun. Kamu bahasa kita. Kalau jahat ini sebagai Fir'aun. Ya, duduk istana Fir'aun, pelihara Fir'aun, tapi jadi nabi lagi rasul. Ya. Musa Samiri, buat tuan-tuan katanya orang Hindu keling Hindu lah. Dalam agama kamu ada Musa, dia ada Musa. Dia yang buat berhala. Kan? Itu cerita dia panjang tu lah. Musa ke nama dia? Jibril, tapi akhirnya jadi perosak. Ya. Habis. Walhasil, di sini kita tengok betapa besarnya rahmat Allah Ta'ala bila mengizinkan kita dapat hidayat dan petunjuk. Sebab itu wajib kita bersyukur nikmat yang paling besar, al-iman wal Islam. Al-iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Iman dan Islam nikmat paling besar. Ya, tak boleh tukar benda lain lagi. Ya, kalau dua ni ada pada depan kita, akhir kalam kita ada kekal, alhamdulillah. Janjian syurga ada orang yang beriman, mati pun beriman. Adapun kalau dia na'udzubillah tercabut sebelum mati, tercabut iman dia, na'udzubillah, kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Oleh kerana itu, kita pertahankan iman dan Islam. Itu kerja yang paling besar dilakukan oleh para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab apa? Sebab dia merupakan lesen untuk kita menuju ke dalam Al-Jannah, syurga Allah Ta'ala di akhirat. Yang itulah di Al-Quran yang merupakan sebaik-baik perkataan, wahyu dan firman, menjadi petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas itu kita syukur kepada Allah. Kita dapat mana melihat ayat-ayat, ya, yang dibaca yang merupakan penutup segala kitab dan mukjizat yang terbesar. Itu keadilan Allah Ta'ala. Dia ada banyak, dekat 200 mukjizat Rasulullah SAW, macam-macam. Tapi yang terbesar apa? Ni yang kita baca ni. Yang kita baca ni mukjizat yang terbesar ialah Al-Quran Al-Karim. Maka Allah Ta'ala beri lihat orang dahulu dan orang yang kemudian. Maka kalau orang dulu dapat kehaibatan, kemenangan dengan berpegang dengan Al-Quran, maka kita di akhir zaman pun begitu jugalah. Yang diberikan kepada orang-orang yang disukainya dengan apa? Dibukakan hati untuk menerima hidayah. Tapi dia tuan buka aja, nama dia Al-Fattah kan, dia buka aja. Kalau tuan buka aja, ugutlah, ancamlah, ya, macam Sayyidina Bilal kan, 4 batu dah tak jalan. Ahadun ahad, ahadun ahad, ya, ahadun ahad. Ada kalimah ahad, ahad ada makna ke? Ni ada pula zikir nama Allah pun ada makna, tak ada makna. Tu Ustaz Bahlul lagi. Campur tolol. Allah tu isim kan, nama kan. Bahkan dipanggil Ismul A'zam, nama yang paling besar. Di kalangan nama lain, nama lil awsaf bagi sifat. Adapun Allah Ismul Lizat, nama bagi zat yang wajibal wujud. Bukan sembarang tuan-tuan, hebat. Kerana kira tu senang bila kata ahadun ahad, satu benda satu kan. Orang fahamlah tu bila ahadun ahad maknanya apa? Allah Ta'ala yang bersifat dengan wahdani, tunggal, mana dia menyembah Tuhan yang tunggal. Dia tak nak menyekutukan Allah dengan yang lain. Sebab apa? Tuhan dah masukkan iman, bunuh, cencang apa pun tak, dia tak beranjak. Ya. Tapi kalau Tuhan tak beri, na'udzubillah. Dia tak beri, duduk anak ulama pun kena jadi rosak. Anak Nabi Rasul pun ada yang tak beriman. Semua pengajaran besar kepada kita. Ya, anak Nabi, siapa dia? Nabi siapa? Kata Nabi Nuh alaihissalam. Anak dia. Ombak dah sampai besar dah kan. Nak pukul dia kata gunung lagi tinggi. Naik atas gunung, air dah naik atas pun ditanak lagi. Akhirnya apa? Allah menyatakan innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairus salih. Itu bukan ahli engkau lagi, Nuh. Ya, dia telah mengamal, bekerjakan, bertindak amal yang tidak betul. Apa mana? Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri, ya, Nabi Lut alaihissalam, dan itulah seterusnya. Maksud dia apa? Kalau kita tengok sini, masya Allah, besarnya kurniaan Allah Taala, ya, dan menggerunkan kita bahawa benda ni bukan kuasa kita, semata-mata hadiyatan minallah, hadiah daripada Allah Taala yang wajib kita kena syukuri. Kemudian wa man yudlilillahu famalahu min had, dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah Taala, maka tidak ada siapa pun yang memberi petunjuk. Ya, dalam ceramah selalu diulangkan ayat kan, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdillah, siapa tu ambil petunjuk, tak ada orang sesat dia. Ugut,
Tangkap, cencang pun dia tak beranjak. Tapi kalau Tuhan sesatkan dia, bawa apa pun tak, dia tak beriman. Nabi, Rasul, malaikat turun, dia tak beriman. Itu dipanggil satu kurniaan besar bagi Allah SWT. Dia menterjemahkan. Kalau kita tengok orang beriman, bermakna Tuhan terjemahkan, ditajalikan nama dia. Apa asma' di situ? Al-Hadi di antaranya. Ya, kalau kita tengok orang kafir dan orang sesat tu, Tuhan tajalikan asma' nama dia. Ismun minal asma'illah. Apa dia? Al-Mudhil. Ya, dia yang menyesatkan. Dia memberi petunjuk dan itu sebaliknya. Itu maknanya hak mutlak bagi Allah Ta'ala. Bermakna orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala kerana tidak mahu beriman. Mana orang tak beriman ni golongan yang hina. Kan? Ini golongan hina dipandang orang tu besar. Orang beriman pula dipandang leke. Ini semua pandangan dah terbalik. Kan? Pandangan sudah diselaputi oleh dinding hijab. Menyebabkan pandangan dia jadi rosak. Pandangan dia tak betul lah. Allah. Sebab kita kena muliakan orang beriman. Sebab ada dalam dada mereka tu, batin mereka tu mutiara iman. Ya. Sebab kita kena hormat, kita muliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bermakna orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala kerana tidak mahu beriman dan percaya kepada Al-Quran. Tidak ada jalan keluar baginya daripada kesesatan dan tidak ada kemudahan baginya untuk melalui jalan yang sebenar. Jalan yang benar, cakap jangan boleh tak masuk. Itu maknanya, walhasil kembali pada hakikatnya, ialah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Kita hanya melakukan usaha ikhtiar, panggil, seru, dakwah, kempen, nasihat. Lepas tu serah ke Tuhan. Dia nak bagi hidayat, dia bagi. Kadang sebatah dua dia cakap, dia dapat hidayat. Kalau dan dia tak bagi, macam mana kita hurai pun tak masuk dan dia keluar. Kita jalankan usaha zahir, itu menyampaikan dan menerangkan kepada umat. Ada pun hidayat terserah kepada Allah Ta'ala. Kemudian afaman yattaqi biwajhihi ila ila. Tak boleh. Tengok kitab. Semua dah hafal. Mengaji lain kali kena ada kitab lah tuan-tuan. Tengok kitab. Tak ada? Belum tak ada? Beriman dengan apa itu? Dari akhirat ke apa? Sahabat tak terpanggil ke? Bismillahirrahmanirrahim. Baca tajuk. Di antara perkara yang berkait dengan beriman kepada hari akhirat adalah firman Allah Ta'ala, hatta iza jaa ahadukumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku dapat melakukan amal yang saleh yang sudah aku tinggalkan dahulu. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya ia hanyalah sekadar perkataan yang diucapkan saja. Di hadapan mereka adalah alam barzah, mana dinding antara dunia dan akhirat, sehingga mereka dibangkitkan, itu yaumul ba'as. Di ayat ini menamakan masa antara mati. Ayat ini ialah menamakan masa antara mati dan bangkit. Dia panggil alam barzah. Ya, satu alam dipanggil barzah, atau orang Melayu panggil alam kubur. Ya.
Sebab apa dipanggil alam kubur? Isnan alal ghalib. Benda ni sandarkan pada kubur atas ghalib. Sebab ghalib orang mati ada kubur. Betul kalau orang tanya kita, kalau orang mati tak ada kubur, dia kena soal. Kena. Sebab soal tu roh ni. Akan disoal besok di akhirat. Dalam alam barzakh, dalam Quran dah ada hadis sahih Nabi SAW, ada nikmat dan ada azab di sana. Jadi alam barzakh mana? Alam antara. Antara dunia sebelum lagi yaumul ba'ats, hari bangkit esok. Situ duduk pun tak berapa ribu tahun, Allah alam. Selagi ada orang menyebut nama Allah Ta'ala, mana takkan berlaku kiamat. Walau mana pun dia makin dekat, makin dekat. Jadi barzah mana dinding, atau asal mana barzakhun, dinding yang melindungi satu. Ini mana seorang pembantu peribadi Sayyidina Uthman bin Affan, Hani. Dia meriwayatkan Sayyidina Uthman bin Affan apabila lalu di kawasan kubur, ya, beliau menangis sehingga basah janggut. Lalu kawasan kubur tu terasa sentuhan, diingat kepada kematian, sampai menyebabkan ya kegurunan tu menitiskan air mata sampai basah janggut. Ini dalam kubur disiul. Lalu dikatakan kepadanya, kenapa apabila disebut syurga dan neraka saudara tidak menangis, tetapi apabila saudara melihat kubur saudara menangis? Lalu beliau menjawab, Sayyidina Uthman jawab, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabr awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar min, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Kubur ni kata baginda salam, innal qabra awwalu manzilin, mana tempat persinggahan pertama daripada tempat persinggahan di alam akhirat. Apabila seorang itu selamat padanya, soal jawab beres, semua beres, maka selepas itu lebih mudah, depan lebih mudah. Dan apabila seorang tidak selamat, sangkut, soalan-soalan disangkut-sangkut, lepas dia akan datang lagi teruk. Maknanya dalam alam barzah merupakan cermin gambaran di depan. Sama ada min ahli jannah, ahli syurga, atau min ahli nar, atau ahli neraka. Ya, bila soal marrabbuka, dia boleh jawab Allahu Rabbi. Ya. Marrabbuka la adri, bila jawab la adri, aku tak tahu. Malaikat tala. Mengikut riwayat 70 hasta dimasuk dalam tanah. Tonton dengan orang pailing umat. Orang pailing umat kan berdegung, masuk habis kaki kan. Sekaki masuk tu dengar berbatu. Berdebung kan. Dia bantai apa dia pailing kan. Bayangkan bukan sekaki masuk ni. 70 hasta. Malaikat gambar. Setengah riwayat mengatakan pemukul yang dipukul tu tidak boleh diangkat. Kalau jin dan manusia berkumpul daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, tak boleh angkat. Yang boleh angkat khas dia, malaikat tu saja. Sekali dihenjut, bayanglah dan kemudian dicongkil balik. Tanya lagi, tak boleh jawab lagi, berdebung di tali. Allah, lalu begitu seterusnya. Mana kalau situ disangkut, bermakna yang akan datang lagi dahsyat. Ya, kalau situ semua dia boleh jawab, insya-Allah. Ya. Walhasil maknanya secara kesimpulan dia, nak mudah jawab, taatlah perintah Tuhan. Itu sajalah. Taat, apa saja perintah Tuhan kita taat, maknanya kita akan mudah di sana. Ya. Terutama di akhir hayat kita tadi, barang siapa yang ketika dia senang, dia lapang, dia banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan bantu ketika dia dalam keadaan syiddah, dalam keadaan sangat-sangat makna gemetar, sangat-sangat ketakutan, sangat-sangat kesulitan. Apa dia kesulitan? Sakaratul maut. Sesaat habis tuan-tuan. Tahu betul-betul, na'udzubillah. Ya. Bayangkan kalau air lautan dituangkan dalam tekak, dia punya haus tak hilang. Air lautan tu tukar jadi maknanya apa? Air yang tawar, kan? Tuang, tak hilang haus. Bayangkan punya dahsyat kepanasan sakaratul maut. Tiga itu barang siapa yang selalu mengingati Allah, ketika dia lapang, maka Tuhan akan bantu ketika dia tersesak. Dan tidak ada kesesakan yang paling hebat ialah sakaratul maut. Nama pun sakarat, kemabukan. Ya, punya dahsyat, nyawa nak berpisah, tuan-tuan bayangkanlah. Nyawa nak berpisah. Ketiga itu pula situ tempat kiraan. Dalam hadis sahih Nabi kata al-ibra bil khawatim. Kiraan manusia sama ada ke syurga atau sebaliknya, dikira di mana tu? Di ujung umur, khawatim. Ketika dia bercerai, jasad dia baru ketika itu diberiman atau tidak. Ketika itu ditaat atau sebaliknya. Sebab itu oleh kerana
Maut tersampai dalam keadaan bagtatan atau pujaah, mengejut, antara dua je. Maut tersampai antara apa? Dua keadaan. Bainan nafasain, antara dua nafas. Sama ada kita terik, tak boleh membus, atau kita membus, tak boleh dah. Ya, dia tak ada lain tu je lah. Dia terik, habis. Atau dia embun apa, tak boleh terik balik. Ya, malaikat sampai habis. Maka oleh kerana itu, naklah kita sentiasa mengingati Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Ya, Quran gambarkan, qiyam, di waqu'ud, duduk, wa ala junubihim, mubaring, mana ai ala kulli ahwalin. Dan semua kelakuan, sentiasa kita banyak ingat kepada Allah. InsyaAllah dapat kemudahan ketika dia menghadap Allah di akhirat tersebut. Ada pun pendapat yang mengatakan alam barzah itu bermula daripada bangkit dari kubur. Ada kaul ulama mengatakan itu. Dan Fudail bin Iyad berkata, sesiapa yang mati, maka berlakulah kiamat. Dia panggil kiamat sugrah, kecil. Ada pun yang betul-betul berlaku itu kiamat kubrah. Maka kita wajib beriman kepada adanya ajal. Dengan nas Quran di surah Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin za'iqah. Ya, zaqa yakun za'iq mana merasai. Tiap-tiap yang bernyawa pasti dia akan merasai apa? Kematian. Mufarraqatur ruh 'anil jasad. Bercerai roh dari jasad ni. Ya, satu keadaan yang sangat dahsyat yang semua akan berlaku, ya. Semua kita tunggu masa ni. Sebab kita jangan buat-buat tak lupa mati kan. Ya, diingat mati boleh mati, dia tak ingat mati boleh mati kan. Ya, tak nak ingat mati dah, jangan sebut-sebut, dah sebut. Malaikat makin lama makin dekat kan. Nah, bersiap mati boleh mati, dia tak bersiap dia lalai pun dia mati. Mati tetap sampai dan keadaan ni makin dekat. Sebagai ada kita kullu atin qarib. Tiap-tiap benda yang akan datang ni semakin hampir, semakin hampir. Sebab tu orang-orang yang sesat, mereka yang tidak mengingati kematian. Dan syair Arab berkata apa? Syammir wala tazal zakilan mauti fanisyanuhu dhalalun mubin. Syammir mana sensing tangan baju kamu. Ini kinayah kita nak buat satu kerja yang besar, kena sensing. Kita pergi orang kahwin, nak tolong menyan daging, kenalah sensing tangan baju, buat pisau. Ini pakai blue jacket dengan tie melayut, ni kau tengok gimana ni kan. Nak nyan daging buat tie pula, yang panjang tie. Dia tak kena keadaan ni. Jadi keadaan kita ni begitu. Ya, kena sensing tangan baju kita, nak bersiap. Kemudian apa pemangkin dia? Wala tazar zakiral maut. Jangan kamu lupakan kematian. Sebab tipanisyanuhu dhalalun mubin, lupakan mati sesat yang cukup terang. Bila lupakan mati, memang manusia itu akan ghaflah, lalai. Daripada lalai itulah syaitan mudah tindih dia, nafsu mudah lelau dia. Akhirnya dia jauh daripada Allah, mendapat kemurkaan, na'udzubillah. Dan sungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahala mana ganjaran kamu. Sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, Allahumma ja'alna minhum. Maka sungguhnya dialah orang yang beruntung. Faqad faz, orang yang sebenar-benar berjaya ialah orang yang dapat menjejakkan kaki di dalam taman syurga dan terhindar daripada siksaan yang maha dahsyat di neraka. Dan sungguhnya tiada kehidupan di dunia ini melainkan kesenangan yang memperdaya. Ya, kesenangan kalau tak dijaga, maka manusia akan menjadi jauh daripada agama Allah, akan jadi sesat, tidak nampak jalan kebenaran. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, aku tidak takut umatku diuji dengan kesusahan, tapi aku takut antum satad dunya alaikum. Dia lambatkan dunia, maka kamu bergebut dengan sebab dia. Akhirnya habis. Tabung haji punya tu habis dijual. 300 lebih juta punya harga dijual 100 lebih. Jual pada menatang kapi pula. Hak orang Islam gadai penuh. Bukan dibela dia, pergi hanyut. Tunggulah. Dia pun tak berjawab dah senyap. Tunggulah kan. Tunggu giliran pula lah kan. Kamatadin sudah. Macam mana kau buat orang itu kena balik balas tu. Ada ilmu tak? Ada. Bukan dalam negeri belajar tuan. Sampai di luar negara. Si baik tak jatuh kapal terbang. Cakap Arab macam Abu Jahal pandai cakap Arab. Abu Jahal pandai cakap Arab kan. Tapi agama habis dia lanyak jual. Punca apa tu? Hitamnya hati mereka. Rosak. Fi qulubihim marad. Pada batin hati mereka ada penyakit. Itu dia antara penyakit. Allah. Guna ayat yang menerangkan
Dalam surah Yunus pula. Satu lagi ayat, likulli ummatin ajal. Iza jaa ajaluhum wala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal. Apa makna ajal? Tempohan akhir. Semua dia. Manusia baik, umat tu umat ni, ya, semua maknanya. Sebab tu bagi kita apabila berlaku ni sunat bagi kita ucap istirja innalillah wa inna ilaihi raji'un. Pada mapi innalillah. Basuh dengan mangkuk jatuh pam ucap innalillah. Sebab masih ada ajal masing-masing. Ya, mana semua dari Allah kembali balik kepada Allah Taala. Apabila datang saja ajal mereka, maka mereka tidak dapat melewatkan walau sesaat pun dan tidak dapat mempercepatkan. Ya, oleh kerana sayang sangat orang tu, kita kata kalau boleh panjanglah umur, Tuhan kata baliklah. Nampak apa? Atau sebaliknya, orang semua benci dia, mati dah, tak mati. Orang yang nak umur dia kan, itu amrullah, urusan Tuhan. Ya. Dia sampai dia tak payah, tuan-tuan nak macam benci pun sampai masa dia jalan. Lagi tak sampai masa dia, jatuh kapal terbang, dia tak mati. Dan kalau dia nak mati sampai ajal, jatuh apa? Jatuh pakai selipar, pakai tergompah pun dia mati. Jadi maknanya apa? Itu adalah dalam urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada siapa boleh campur tangan sampai masa dia jalan. Yang penting bagi apa kita? Isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Membuat persiapan mati sebelum kehadiran kematian. Itu sengaja pertanda hati manusia itu dipancarkan cahaya daripada Ta'ala. Nur. Ya, cahaya. Itu bila sahabat Nabi menyatakan, inna nura iza dakhalal qalb. Bila nur iman, nur Islam, nur makrifat masuk hati seorang, maka infasaha wan syarah. Hati dah akan lapang, tenang. Sahabat bertanya, hal idzalika min alamati allati tu'rafu biha. Adakah tanda yang kami boleh kenal yang hati sudah dipancarkan nur ya Rasulullah? Naam, Rasulullah kata ada. Di Rasulullah letak 3 perkara dalam hadis ni. Di antara ni benda. At-tajafi an daril ghurur, hati dia renggang dengan dunia yang menipu daya. Dunia yang boleh membawa ridha Tuhan dia ambil. Dunia melalaikan, menjawab dia sesat jauh Tuhan tu dia buang. Satu. Wal inaba ila dalil khurud, hati dia sentiasa ingatkan negeri akhirat. Macam mana suasana dalam alam barzah, besok bangkit yaumil mahsyar, soal jawab, timbang, itu semua ada dalam minda, sentiasa dipikirkan dan dibuat persiapan. Dan akhirnya istidlalil maut qabla nuzulil maut. Tanda yang ketiga, dia membuat persiapan untuk mati sebelum datangnya kematian maknanya. Jadi orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, menandakan dalam hati dia sudah ada nur. Cuma nur tu tak samalah kan. Ada yang 60 watt, ada 100 watt, ada macam spotlight pun ada kan. Itu maknanya bertambahnya amalan, nur iman tu makin terang. Dan bila kita bawa kenderaan makin terang, memudahkan kita berjalan. Untuk itu maknanya tambahkanlah amalan saleh, mudah-mudahan iman kita semakin terang pancaran nur dia, memudahkan kita mendekatkan diri pada Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.